So untuk derivative differentiation, topik differentiation kita hari tu dah belajar sehingga quotient rule, betul? Sehingga quotient rule. So kita sambung dengan chain rule, muka surat berapa chain rule ni? 12. So untuk chain rule ni sebenarnya dia senang cerita ada dua fungsi dalam dua operasi dalam satu fungsi, macam tu lebih kurang. Yang mana bila kita nak guna chain rule ni, kan kadang-kadang perlu guna chain rule, kadang-kadang tak perlu pun. Tengok kepada soalan. Kalau kadang-kadang dia nak guna chain rule, kita guna chain rule lah. Kalau tak guna chain rule, mungkin kita boleh guna power rule, mungkin kita boleh guna yang lain-lain, kaedah yang lain-lain lah, tanpa perlu guna chain rule. Tapi chain rule ni sebenarnya ada penggunaan dia. So silibus awak saya rasa tak ada. Kalau sains ada penggunaan untuk chain rule, aplikasi dia. Setakat perakaunan ni tak ada. Okay, tapi kita boleh belajar dan dia boleh tanyalah dalam soalan nanti kan, dalam exam. So apa yang awak kena ingat, persamaan yang ni. Biasanya kita ada dy over dx. Tu yang biasa yang biasa. Cuma sekarang ni kalaulah tiba-tiba persamaan tu dia macam tak boleh nak differentiate terus. Tak boleh nak differentiate terus. Dia kena guna satu kaedah lagi untuk kita differentiate dia. So apa yang awak perlu buat bila ya Allah. Sorry, salah tekan pula ya. Bila dy dekat atas, dia jadi dy lah. Ya Allah, kenapa ni? Okay, dy lah dekat atas. Dekat bawah tu kita ada dx. So dx. Selain daripada tu, kita ada dua tempat lagi. Sini atas satu, bawah satu. Inilah apa-apa fungsi selain daripada yang diberi. Okay? Ataupun yang kita sendiri wujudkan. Untuk contoh kat sini dia nak u. Fungsi awak ni kita gantikan dengan u. So kat situlah dia munculnya du. Du. Di mana sebenarnya kalau asalnya kita bila kita dah darab ni kan, kita potong balik, dapatlah balik dy dx, tu je. Tujuan utama dia. Kita nak dapatkan dy over dx. Okay. Kita tengok contoh lah kan. Susahlah nak cerita banyak ni. Kita tengok contoh. So, example 11. Dia kata find dy dx if y equal to u. Perasan tak? Y ada u. Lepas tu n dia kata u pula ada sebutan x. X squared plus 2. Macam mana nak cari dy over dx? Kita kena ingat balik kita punya rumus ke kita nak cakap? Rumus lah kot kan? Di mana dy over dx ni boleh jadi dy over du, and then nak hilangkan du kat sini, kita darab pula kat sebelah dia du over dx. Sekejap, kenapa pula alamak hang ke? Sudah. Hello? Dengar madam. Nampak madam, nampak. Nampak. Okay, sorry. Saya punya laptop tiba-tiba dia hilang, dia gelap. Okay, so du inilah yang kita katakan chain rule. Walaupun dia tak bagi tahu, tapi kalau kita tengok persamaan kita tu ada 3 unknown. Y, U dan juga X. Kat situlah munculnya chain rule. Okay, apa maksud dy over dx? Apa maksud dy over du ni? Apa sahaja sebutan di bawah, okay, di bawah ni, inilah yang kita nak differentiate terhadap dia. Differentiate terhadap dia, macam mana cakap? Respect to, kalau X bawah, respect to X. Kalau U dekat bawah, respect to U. Maksudnya bila kita nak differentiate tu, kita tengok juga apa nilai dia. Apa yang saya cerita ni? Okay, so kita tengok balik. Y, kita ada Y sama dengan U cube minus 3U squared. Bila kita nak differentiate, kita tengok kita nak sekarang terhadap U. Bermaksud Y dengan U sama tak variable? Y dengan U sama tak?
Y dengan U sama tak? Hello. Boleh jawab je. Tak mau tidur petang-petang ni. Saya nak awak jawab. Tak sama kan? U dengan Y tak sama kan? Okey, tak sama. So bila tak sama, ini nanti awak akan belajar dalam implisit sebenarnya. Dalam implisit tu kita boleh differentiate dia terhadap apa-apa sahaja yang kita nak. Macam tu. So sekarang ni katalah yang kita nak ni terhadap U sebab kita nanti nak potong di U tu tadi. Untuk Y, kita differentiate macam kalau kita ada fx sama dengan x. So differentiate dia dapat apa? Differentiate dapat apa? Halo. Satu. Okey, dapat satu kan? Satu. So sebenarnya differentiate Y terhadap U, Y tu jadi satu. Cuma bila Y dengan U tak sama, dua variable yang tak sama. So kita kena buat dy over du. Sebab itulah munculnya dy over du. Sama juga Y dengan X. Kan? Y dengan X. Bila kita differentiate Y respect to X terhadap X, bila differentiate sebutan Y, dia ada over dx. Macam tu. Boleh Okay. Kalau U kuasa 3, kita differentiate akan dapat? U kuasa 3. 3 U squared. Okay. Ya betul. 3 U kuasa 2. Sepatutnya kita ada belakang ni du over du. Tetapi disebabkan dia sebutan dia sama. Du over du tu sama. That's why kita tak tulis. Faham? Kenapa pentingnya respect tu apa benda tu? Okay. And then 3U kuasa 2. Differentiate dapat apa? 6U. 6U. Okay. 6U. Betul. 6U. Dan kita tak buat du over du sebab sama tadi. Okay, so sekarang ni kita dah selesai dy over du. Dah ada nilai dia. Kita nak U pula terhadap X. Kita ada. Okay, ni saya padam tadi. Kita ada U tadi sama dengan X squared plus 2. So kita nak differentiate tadi U terhadap X. Kita tengok yang sebelah dia tu kan. Sebelah ni. Du over dx. Maksudnya kita nak respect to X. So differentiate U akan dapat 2x. No. U dulu. U ni akan jadi du over dx. Ya, betul. dx. Du over dx. And then x squared tadi barulah jadi 2x. Dan perlu buat tak 2x, dx over dx? Perlu tak? Tak payah. Tak payah. Payah. Sama. Pandai pun. Dah pandai dah tu. Okay, sekarang 2. 2, differentiate 2. Dapat apa? Tak ada. Kosong. Tak ada, kosong. Okay, kosong. So habis dah lah. Dah selesai kita punya differentiation dy over du dan juga du over dx. Sekarang apa nak perlu buat? Kita masukkan balik dalam kita punya persamaan ni. Dy over du kita akan dapat 3u squared minus 6u. And then kita darabkan dengan du over dx. Du dx adalah 2x. Okay, kalau perasan dekat sini dua sebutan tu tak sama Satu dalam sebutan u, satu dalam sebutan x. Okay, so disebabkan kita punya ni nak terhadap x. X kat bawah. Segala sebutan u kita tukar dalam sebutan x. Ada tak u tadi dalam sebutan x? Dalam u sama dengan x squared tambah 2. Ya, betul. So u tadi kita gantikan sahaja dengan x squared tambah 2. Kuasa 2 tolak 6. X kuasa 2 tambah 2. Okay, kalau perasan ni tadi sebenarnya dy over du adalah satu persamaan. 2x satu lagi persamaan. So 2 bracket kat situ. So sepatutnya dia akan jadi 2 bracket lah kat sini. Darab 2x. Okay, darab 2x. Saya tak sure awak punya ni nak buat macam mana, tapi kalau saya biasa factorize. Saya tak expand Saya jarang mengexpand. Saya biasa factorize. So nak factorize benda yang sama, saya tak sure. Okay, kalau ikutkan ni kita akan ada dua benda yang sama dua benda yang sama. So kita factorize. Akan dapat x squared plus 2
Okey, untuk sebutan yang pertama. Lepas tu yang kedua akan jadi 3 X kuasa 2 tambah 2 tolak 6 darab 2X. Macam tu. Tak apa. Kita nak simplify ni nanti kita belajar lain lah. Boleh? Boleh ke? Boleh dah. Boleh. Sebab kalau saya nak ajar satu-satu ni agak lambat lah kot. 3X kuasa 2 tambah 6 tolak 6 habis. Yang tinggal 2X. Biasa dalam bentuk faktor lah ataupun kena expand. Saya tak sure mana satu. Sebab soalan objektif ni boleh jadi macam-macam kan. Okey, boleh jadi macam-macam. So yang pentingnya tahu kalau nak guna chain rule mesti ada dy over dx sama dengan dy over du darab du over dx. Tak semestinya u tengok kepada apa-apa sahaja variable yang dia nak. Okey, so kita tengok example 12 pula. Yang ini nampak biasa je dan sebenarnya kita boleh differentiate terus tanpa gunakan chain rule pun, tetapi pada soalan ni dia dah state dah by using chain rule. Kena ikutlah. Kalau tak ikut dosa. Kan? Tak ikut dosa. Tu je. Maksudnya salah. Kalau tak ikut salah. Okay, so kita tengok yang pertama. Saya tak buat semua Saya hanya akan buat sikit-sikit je. Untuk awak cuba sendiri. Bermaksud kita wujudkan satu lagi unknown. Mana satu kita nak jadikan unknown? Kita ambil yang dalam bracket. Dalam bracket ni awak nak buat apa? Nak guna variable apa? U juga ke? U juga. Okay, so kita ambil lah U dalam ni. So kita ada Y sama dengan U kuasa 3 di mana U tadi adalah sama dengan X tambah 4. Okay, and then kita differentiate lah. dy over du akan dapat 3U squared. And then du over dx akan dapat 1. So macam mana nak dapatkan dy over dx? Kan dy over dx adalah dy over du darabkan dengan du over dx. Maksudnya kita akan dapat 3u kuasa 2 darabkan dengan 1. U tadi apa? U tadi adalah x tambah 4. So itulah jawapan dia. Okey, boleh ke? Boleh madam. Boleh. Okey. Saya buat C boleh C? C Okey. So sekarang nak gunakan chain rule. Ingat chain rule ni biasa bila kita nak wujudkan dia tu dalam bracket. So untuk soalan C ni tak ada bracket tapi dia ada cert. So yang dalam cert lah. Yang dalam cert kita jadikan U. So kita ada Y sama dengan cert tu saya jadikan kuasa setengah. Dia sama makna So yang dalam ni kita jadikan U. Nak U ke? T boleh T. Saya tukar lain lah. Kan? T boleh T. Tak boleh? Tak nak? Boleh. Boleh. Okey, saya jadikan T supaya saya nak awak biasakan kalau sebutan lain dia jadi apa. Okey. And then T kita tadi adalah 7x tolak 2. So bila kita dy over dt. Kenapa T? Sebab kita punya sebutan tu tadi kita anggap sebagai T. Kalau ada U kita anggap sebagai du. Kalau I, di. Macam itulah konsep dia. Awak kena ingat apa saja variable yang kita gantikan. Tu dia punya dt, du, dt apa-apalah. Okay. And then kita ada T kuasa setengah. Differentiate jadi apa? Differentiate jadi apa? T kuasa setengah? 1/2 T kuasa negatif 1/2. Alright. 1/2 T kuasa negatif 1/2. Okay, so sekarang ada T pula. So dt over dx. Ingat apa yang sebelah dia tu kan? Sebelah tu x, dx lah. So kita akan dapat 7. So nak dapat, ya betul. So nak dapatkan dy over dx tadi, kita tahu dy over dt, kita kena darabkan dengan dt over dx. So dia akan jadi 1/2 T kuasa negatif setengah darabkan dengan 7. Ataupun tulis semula dalam sebutan persamaan yang dia nak tadi, dalam sebutan x. So dia akan jadi 7/2
7x minus 2 kuasa negatif 1/2. Terpulang negatif 1/2 tu nak jadikan dia dekat atas jadi negatif. Kalau kat bawah dia akan jadi kuasa positif. Mana-mana. Tak ada masalah Nak buat juga ke kat bawah? Macam ni lah. Kan? Sama makna. Okey, makna untuk penulisan ni sama sahaja. Okay, cuma kita tak tahu kan objektif macam mana. So maybe lah dia boleh bagi dalam sebutan yang bawah tu. Okay, itu untuk chain rule. Okay, sekarang kita jumpa power rule. Power rule ni sebenarnya dia lebih kurang macam tadi. Okay, cuma kita tak nak jadikan dia sebagai U. Sebenar-benarnya lah kita tak nak jadikan dia sebagai U. Kita nak differentiate terus je. Okay, untuk macam ni pula. Ingat yang saya sebut tadi, saya kata kalau dia tak cakap chain rule, gunalah apa-apa saja. Ini salah satu contoh. Kenapa kita katakan dia power rule? Kalau awak tengok kat sini, kuasa dia lebih daripada 2. Kalau kuasa 2, kita boleh expand. Baru kita differentiate. Tapi kalau lebih daripada 2, kasih Kak. Okay, kalau lebih daripada 2, katalah 3, 4 ataupun kurang daripada kosong, maksudnya setengah. Itulah terjatuh. Angin kuat pula ni. Tak maaf ya. Okey, maksudnya setengah kepecahan, dia pecahan. Maksudnya kita kena gunakan power rule. Power rule ni macam mana kita nak guna? Macam konsep asas yang awak ada sebelum ni. Katalah kita ada fx sama dengan x to the power of n. Macam mana kita differentiate? Macam mana differentiate? N darab depan tolak 1. N darab ke depan. Lepas tu N tu tadi kita tolak 1. Okay, bring down power and then power kita minus 1. Cuma dalam power rule ni, X tu tadi adalah suatu fungsi. So apa yang awak perlu buat, X ni pun kena differentiate sekali lagi. So saya padam balik. So apa nak jadi dekat kita punya ni, kita buat f prime x sama dengan, tadi kuasa dulu buat ke depan, jadi 3 x kuasa 5 tambah 1 kuasa 2. Bring down power minus 1 and then differentiate pula yang dalam dia ni. Okay, yang dalam tu kita kena differentiate pula. So akan dapat apa? 5x kuasa 4. Okay, 5x kuasa 4. And then nak darab 5 dengan 3 pun boleh lah. So akan jadi 15x kuasa 4. X kuasa 5 tambah 1 kuasa 2. Okay, bolehkah? Boleh ke? Boleh, madam. Boleh. Okay. B tu saya nak awak cuba sendiri. Saya nak teruskan dengan example 17. Macam mana pula kalau dalam dia tu boleh jadi ada 2x. Apa maksud saya ada 2x Kalau ni tadi ada 1 je tambah tolak. B pun sama. Dalam dia tambah tolak. So kalau tambah tolak, kita buat macam biasa. Apa beza dengan example 17 ni? Dalam ni dalam bentuk bahagi. Perasan tak? Dia bahagi ni kan? So kalau bahagi bermaksud kita kena gunakan yang Madam Zu ajar, quotient rule. Okay? Cuma sebelum kita gunakan quotient rule tu, kita ada kuasa kat luar. So kita kena selesaikan dulu punya kuasa, baru kita boleh gunakan quotient rule. Okay, so first kali saya nak simplify dulu soalan. Kuasa set tu tadi menjadi kuasa setengah. So saya akan dapat gx saya adalah x per 1 minus x kuasa 1/2. So sebenarnya untuk soalan ni banyak cara boleh guna Banyak cara boleh guna. Ini salah satu cara kalau nak gunakan power rule tu tadi. Yang mana g prime x ni, kenapa prime? Sebab dia bukannya buat dalam satu fungsi je, dalam satu variable. Bukannya y sama dengan ke u ke, tapi g prime gx dia tulis. So kita kena buat prime.
cara penulisan tu berbeza Saya takut nanti dalam exam dia boleh tanya basic-basic ni, mungkin lah. Okay, so G prime X. Macam tadi kita ada kuasa, kita bawa dulu kuasa. Salin yang dalam dia kuasa tolak 1. Kan? 1/2 tolak 1 dapat -1/2, betul? Betul. Betul Okay. Cuma bila awak nak nak bezakan yang dalam ni pula. Ni saya tak bezakan lagi saya baru salin je dulu. Maksudnya kita nak bezakan pula X over 1 minus X. Kat sinilah munculnya quotient rule. U over V. So kena buat pula dulu kat sini. Kena buat pula U tadi adalah X. So U prime equal to 1. V equal to 1 minus X. So V prime adalah -1. Yang medium Zuaja tu lah. Saya tak buat pelik-pelik pun. Sama je. Okay. So barulah saya darabkan dengan quotient rule. Quotient rule apa dia? Quotient rule apa dia? Apa rumah dia? Start dengan U ke start dengan V? U ke V? U. 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 U V prime. U. U Confirm Confirm. Tengok balik. Kejap lama-lama hilang pula dah aku punya ni. Sudah. Ayuk. Cek ya. Apa hal saya punya ni? Okay. Quotient rule. Sorry. Quotient rule. Quotient rule kita mesti bermula dengan V. Ini U. Ini V. So inilah kita punya V. V U prime. Medium Zu aja yang ni ke? Guna rumus ni Tiba-tiba saya hilang ingatan. Yeah. Okay. U per V. So H prime X adalah V U prime minus U V prime over V squared. Sebenarnya. Dia ambil yang bawah dulu. Kalau nama dia quotient, kita ambil bawah dulu Kita bukan ambil atas tau. Ambil bawah dulu. Boleh ingat So saya tak ulang lah yang tu. Saya nak guna je terus. Okay, so kita akan ada VU prime. Kalau saya suka U dulu, lepas tu baru V. Lepas tu saya akan buat ikan. Saya ambil daripada V, saya pergi dekat U prime, saya naik ke atas, saya turun balik ke bawah. Jadilah ikan. Tada. Okay? Okay. Itu cara saya nak ingat lah. Saya nak mesti guna daripada U dulu. V dulu. So kita ada 1 tolak X darabkan dengan U prime dia 1 minus. Ingat quotient dia punya pasangan tolak. So minus dengan U pula adalah X. V prime dia -1. Saya bahagi dengan V kuasa 2. Okay, boleh ke? Itu quotient rule je. Saya tak buat pelik-pelik pun. Okay. Lepas tu barulah kita boleh simplify. Kan? So dia akan jadi apa ni? 1 tolak X tambah X over 1 minus X squared. So kalau ikutkan minus X plus X habis. Tinggallah 1 over Y minus X squared. Okay. So dia akan jadi... Sebenarnya akan jadi apa? -1/2. Saya pisahkan sekejap supaya saya boleh simplify. Okay, darab 1/1. Ya Allah, sorry. Macam mana saya nak padam benda ni? Taklah. Okay, so dia akan jadi 1/2. 1. Sebenarnya saya nak buat semua 1 lah. 2. X kuasa -1/2 saya boleh buat kat bawah kan? So akan jadi third X. Boleh ingat tak tu? Atas kuasa negatif. So, kalau saya bawa ke bawah, kuasa jadi positif. Sebab tu dia jadi X kuasa 1/2.
yang mana X kuasa setengah adalah set X. Bolehkah? Boleh. Boleh Okey, lepas tu saya ada 1 tolak X kuasa negatif setengah, saya darabkan dengan 1 tolak X kuasa 2. Saya ada A kuasa negatif setengah, saya darabkan dengan A kuasa 2. So jawapan saya A kuasa negatif setengah dengan 2. Saya nak buat apa dengan kuasa tu? Sambil-sambil revision untuk indices. Saya nak buat tambah. Okey. So negatif setengah tambah 2. Negatif setengah tambah 2. 3/2. 3/2. So dapatlah kat sini 3/2. Dah selesai. Okey. So ingat balik kalau power rule bermaksud power kita bawa ke depan, power kuasa dia tolak 1, salin yang dalam bracket, baru kita differentiate yang dalam bracket. Differentiate itulah nanti mungkinlah boleh differentiate direct, quotient rule, product rule. Dia boleh jumpa balik. Okey. Okey. Kalau tengok nota waktu bawah-bawah tu dia ada example 23. So saya nak ini latihan latihan. Hari Jumaat nanti saya akan tanya. Boleh? Dengan saya suka tanya. Awak tak tanya, saya tanya. Kalau tak nak saya tanya, awak tanya saya. Okey? So ini latihan. So saya nak example 23 ni pada hari Jumaat nanti semua orang dah ada jawapan. So bila saya suruh tunjuk jawapan tu, kena ada. Pada page 22 page 22. Okey. So sekarang kita sambung dengan higher order derivative. Okey. Macam mana higher order derivative ni? Kalau tadi kita ada first derivative sahaja. So saya rasa setakat yang awak belajar maybe sampai third derivative je. Fourth semua tu tak ada. Okey. Kali kedua je. Kali ketiga pun maybe lah kot. Okay. Apa beza dia pertama ke kedua ke ketiga ke apa keempat ke benda ni kan? Beza dia senang sahaja. Dah beza sekali, beza lagi sekali. Kan tu je. So untuk contoh soalan ni kita beza kali pertama. Dia kata kali the first and all higher order. Kenapa dia kata macam tu kita tengok. Okay. Kita ada yang pertama kuasa 4. Apa nak buat ni? Negatif 2x kuasa 4. Kuasa darab dengan pekali dia. Lepas tu kuasa tolak 1. Ya betul. Sama macam tadi kan? Sama macam tadi. So dia dapat negatif 8x kuasa 3 tambah. Ya Fatihah. Fatihah nak tanya ke? Fatihah tiba-tiba angkat tangan. Fatihah nak tanya? Tak ada? Tak ada, tak jadi. Okey. Lepas tu tolak 10x. Oh tertekan. Okey. Jangan stres. Jangan tekan-tekan. Jangan stres. Sabar. Okey. Tolak 10x. 7 tadi kalau kita differentiate dapat 0. So kalau dapat 0 habis dah. Tak ada buat apa-apa. Okey. Kalau dia kata higher order tu maksudnya sehinggalah awak tak boleh nak differentiate dah. Jawapan awak kosong akhir sekali. So selagi dia ada kita differentiate lagi. Okey differentiate lagi. Nanti 8x kuasa 3 dapat? Negatif 24x kuasa 2. Okey. Tambah 54. 7 kali 2. 54x tolak 10. Okey, tolak 10. And then kita differentiate pula kali ketiga. Kali ketiga. Okey, dapat negatif Negatif 48. 48x tambah 54. tambah 54. Boleh differentiate lagi tak? Boleh. Boleh Boleh. kan sebab tak dapat lagi kosong. Okey. Kalau kuasa 4 tadi buat macam mana? Ni lupa pula nak highlight kan. Kalau kuasa 3 dia jadi prime. Prime. Kan? Calik tu lah. Kalau kuasa 4 dia dah start dengan nombor. Okey, dia start dengan nombor. Sehinggalah kuasa berapalah yang kita nak differentiate. Okey. So sekarang dia kuasa 4. 4 dah. Astaghfirullahaladzim. Allah sedapnya. So negatif 48x. Differentiate dapat apa?
Negatif 48. Negatif 48. Okey, boleh lagi tak? 48. Boleh tak? Boleh. Kosong. Differentiate. Ya, dapatlah kosong. Maksudnya dia nak suruh differentiate tu sampai habis. Sampai dapat kosong. Tu maksud dia. Okey, boleh Boleh. Okey. So awak ingat macam ni je. Kalau kuasa dia 4, Allahu Akbar, subhanallah. Kalau kuasa dia 4, dia sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Kalau kuasa 5, 6. Kalau kuasa 3, 4. Macam tu. Dia tambah 1 je. Boleh Lepas tu apa dah? Habis dah. Okey, alhamdulillah kalau boleh. So kita tengok sekarang kita sambung dengan eksponen dengan log. SM dia banyak lagi tau. Tapi kalau AM ni you all tak banyak. Sehingga eksponen log saja. Kalau SM, sains lagi banyak lagi. Ada trigo, ada macam-macam lagi. You all ni tak ada pun, sikit je. Okay. So kita tengok eksponen dengan log. Macam mana kita nak differentiate eksponen? Okay, eksponen ni paling mudah kita nak differentiate. Paling senang. Kenapa saya kata paling senang? Sebab saya punya rumus, bukan saya punya rumus. Apa yang saya hafal, eksponen ni kita copy. Okay, eksponen kita copy. Copy apa? Copy balik soalan dia. Kalau lah eksponen X, eksponen X. Cuma ada kuasa kan? Kuasa tu kita differentiate pula selepas itu. Tu je. Copy, differentiate power. Okay, copy, differentiate power. So copy dah copy. Dah salin dah. Differentiate dia punya power. Differentiate X dapat? Differentiate X dapat? 1. 1. So sebenarnya differentiate EX akan dapat EX semula. Sebab tu saya kata paling senang. Salin je. Okay, salin je. Lepas salin, differentiate power dia. Kalau power dia X, salin je lah. Tu je. Okay, kita tengok example 19 Differentiate each of the following with respect to X. Ingat ni tadi kenapa dia kata, kenapa dia selalu bagi tahu nak terhadap apa, tengok pada soalan. Tengok pada soalan. Kalau soalan ni X lah. Kadang-kadang dia suka bukan tipu, dia twist sikit. Respect to Y. So ada beza sikit lah. Kita tengok nanti implicit Okay. Implicit mungkin hari Jumaat lah kot saya akan ajar. Tak sempat kot hari ni. So untuk A, macam saya cakap tadi apa? dy over dx akan dapat apa? Nampak apa? Eksponen? Salin balik. Salin balik. So salin je lah. Lepas tu differentiate dia punya power. Differentiate 3x tambah 4 dapat? 3. So jawapan dia 3E 3x tambah 4. Tu je. Boleh? Okey ke? Boleh, madam. Alright. Boleh. Okey. B pula. B. Kita ada y sama dengan eksponen negatif 3 per x. Okey. Untuk yang ni kalau nak mudah, sebab x tu nanti jadi dekat bawah tu kan. Bawa naik ke atas. So dia jadi negatif 3 x kuasa negatif 1. Macam tu. Biasanya bila kita nak differentiate kan, kuasa tu kita bawa naik ke atas. Faham ke maksud saya bawa naik ke atas tu? Kita tak nak. Okay. So barulah kita differentiate. Differentiate tadi apa? Salin je kan? Salin. Bukan susah nak salin. Salin je. Barulah kita differentiate kuasa dia. Differentiate kuasa akan dapat apa? 3 je? 3 je? X kuasa? Negatif 2. Negatif 2. Ya betul. Okay, jangan 3 je. Tadi kenapa dia ada contoh yang A tadi kenapa 3 je? Sebab X dia kuasa 1. Kan 3x kuasa 1. So kalau kita differentiate akan dapat 3x kuasa kosong ataupun 3 je lah. Cuma dekat soalan B ni X awak ada kuasa. So bila ada kuasa, ikutlah kuasa dia berapa, kita kena differentiate macam biasa.
So untuk yang ini akan dapat 3E negatif 3 per X kuasa 2. Okey? Boleh? Okey ke? Boleh, madam. Okey. Alhamdulillah. So kita sambung sikit lagi untuk eksponen. Ya Allah, hujan-hujan ni kan seronok tidur kan. Aduh, member sebelah pula tak ada gelas. Jam apa jawapan dia Madam? Apa dia? Oh, jawapan. Terlaju. Okey, ni. Okey. Okey, boleh. Terima kasih. Sama. Alright, so example 20. Dia kata find the derivative of the following function. Nak buat yang mana Kita buat yang A dululah, yang simple. Okay, untuk A ni kita ada Y sama dengan X darab eksponen kuasa X. Ataupun bila awak jumpa soalan bentuk macam ni, kita kira berapa X dia. So berapa X dia? 1, 2. Dan bila dah kira kan ada 2X, apa kaitan X yang pertama dengan X yang kedua tu? Kalau kita tengok dia darab. Kalau tak ada tulis apa-apa darab lah. Kalau dia duduk bawah ni dia jadi bahagi kan? Kita ada atas, bawah. Dia jadi bahagi yang ni. Alright. Kalau yang ni pula, yang ketiga ni ada X kat sini, X kat sini. Jadi apa tu? 3 per X eksponen X kuasa 2. Jadi apa ni? X atas dengan X bawah. Alamak, nampak dah jawapan ni kan? Ada atas bawah je dia akan jadi bahagi. Kalau dia satu aras ni maksudnya X, tiba-tiba ada lagi X kat sebelah, yang ini adalah darab. Bila darab nama dia product rule. Bila bahagi kena guna quotient rule. Tu cara baca soalan Nampak je bahagi, buat quotient rule. Okay, nampak je bahagi, quotient rule. Nampak produk, dia hasil darab. Product rule. So untuk soalan A ni sebenarnya dia gabungan di antara product rule dan juga eksponen. Untuk macam ni Madam Zu ajar U darab V kan? U darab V. So kita buatlah U kita adalah X, U prime adalah 1. Okay, lepas tu kita ada V sama dengan eksponen X, V prime, differentiate eksponen X tadi dapat apa? Dapat apa? X balik. Eksponen X balik. Eksponen X balik. Lepas tu kita nak dapatkan dy over dx. Kita ada product rule. Product rule apa dia? Sebenarnya dia sama je macam ikan. Kalau saya ajar ikan tu tadi kan. Dia ikan juga sebenarnya. Cuma beza dia ikan dia ni adalah kita tambah. Okay. Kita tambah. So terpulang nak buat U dulu boleh, V dulu boleh. Okay. So kalau saya ni tadi saya buat ikan, saya V dululah. So, EX saya darabkan dengan 1, saya tambah dengan X, saya darabkan dengan EX. So saya dapatlah jawapan bahagi EX tambah X eksponen X. Bolehkah? Boleh. Okay. Okay, untuk B dengan C dua-dua quotient rule. Nak buat yang mana satu? C ke B? Dua-dua. Dua-dua. Tak sempat. Nanti ada lock lagi. C boleh C? Boleh. Okay. So kita buat C C. Oh ya Allah, kenapa pula tiba sama dengan ni? Untuk soalan C tu, kita sebenarnya ada Y sama dengan, saya tulis sekali. 3 dengan eksponen sebab dia sama aras bila sama aras dia darab. Bila dia duduk bawah dia jadi bahagi. So saya akan pisahkan dia dengan U darab bahagi V. So kita akan buat U sama dengan 3 eksponen X kuasa 2. V saya akan jadi X. So differentiate U akan dapat Hai. Dapat apa ni?
salin. Lepas tu, alamak kecil. Salin? Oh, Kenapa salin? Eksponen. Kan eksponen tadi kan? Eksponen tadi salin. Kan? Betul kan? Dapat salin buat apa? Differentiate dia punya power. Dapat kuasa. dapatlah 2x. So kalau ikutkan kat sini dapat 6x eksponen x kuasa 2. So V ni saya salin balik kat sebelah sini bagi nampak jauh sikit. So V prime akan dapat 1. So dy over dx kita dapat ikan tu baliklah. Sama je kan. Beza kenapa merah saya jadi biru? Okey, saya dapat ikan saya baliklah. So kita salin balik V x U prime 6x eksponen x kuasa 2. Bahagi kita kena tolak. So tolak dengan U 3e x kuasa 2. Saya darabkan dengan V prime. Saya bahagi dengan V kuasa 2. Okey ke? Kejap madam. Kejap. Okey, kejap. Okey. Okey, U dia kita ambil yang atas. 3x kuasa 3 eksponen x kuasa 2. V kita ambil yang bawah iaitu x. So saya ada U prime sama dengan, awak jumpa soalan ni eksponen. Nampak je E ni eksponen lah. Eksponen je mesti salin. Copy. Apa lagi ayat saya tadi? Kan? Copy. So saya copy lah dulu. Lepas saya copy, saya differentiate dia punya power. So dapatlah 2x. And then saya simplify saja. Saya darabkan 3 dengan 2. So dapat 6. X kita darab je lah ke depan. Darab juga dengan eksponen x kuasa 2. V tadi dapat x. So V prime dia dapat 1. Lepas tu saya masuk balik dalam kita punya ikan. Rumus ikan tu. Start dengan V, berakhir dengan V prime. Bila dia divide, dia jadi tolak. Lepas tu kita divide juga dengan V kuasa 2. Okey kah? Dah kah? Okay, madam. Alright. And then kita simplify sahaja. So 6 ada 6 je lah. X darab X kuasa 2. Eksponen X kuasa 2. Saya tolak dengan 3E X kuasa 2. Saya bahagi dengan X kuasa 2. Jangan gatal-gatal tangan. Potong X kuasa 2 atas dengan bawah. Nampak sama tapi tak serupa. Kalau kita nak potong, ketiga-tiga kena ada. So kalau macam ni, biar je lah. Alright, biar je lah. Sebab saya tak tahu final answer tu nak macam mana. Kita boleh simplify lagi. Kita boleh factorize. 3 eksponen X kuasa 2. Kita boleh factorize lagi tu sebenarnya. Tapi saya tak tahu setakat mana jawapan. So saya biar je lah dulu. Okay. So habis untuk eksponen. Bolehkah saya teruskan dengan log? Boleh ke? Boleh, madam. Ya, okay, nak tanya. Itu madam buat contoh B tu macam tak faham sangat je. B. Okay, untuk B pula. B ni kita ada divide juga tadi. Kenapa? Sebab kita tengok X atas, X bawah. Awak jumpa X ada 2 atas dan bawah je, dia akan jadi bahagi. So kalau bahagi, dia mesti jadi quotient rule. U, V. So kita ada U sama dengan 3X tambah 2. So U prime differentiate 3X. Dapat? 3. Okay, V kita sekarang adalah EX. E tu apa tadi? Eksponen. Eksponen tadi nak buat macam mana? Salin je. And then kita differentiate power dapat 1. So tak adalah. Kan? Tinggal EX sahaja. Okay.
So dy over dx akan dapat ikan tadi. So start dengan v, darabkan dengan u prime, saya tolak dengan u, saya darabkan dengan v prime. Saya bahagi dengan v kuasa 2. Okey, bolehkah? Aduh. Boleh. Okey. And then kita darabkan je lah. Kita akan dapat 3ex tolak. Kalau yang ni nak salin saja, salin je lah. Tak boleh nak darab apa pun. Kalau nak expand, boleh expand. Nida. Tak ada masalah. Ya. Katanya yang EX yang dx tu, yang EX kuasa 2 tu ambil kat mana? EX kuasa 2. EX kuasa 2. EX kuasa 2 Oh, yang ni bahagi. V. Okey, ni V. Ni V kuasa 2. V awak ni V. Ni V. Oh ya, betul. V. V awak kan EX. So EX lah. Kuasa 2 tu sebab memang rumus dia mesti kuasa 2. Rumus dia mesti kuasa 2. Perkan dengan kuasa 2. Okey ke? Siapa yang tanya tadi tak sempat tengok nama? Okey, terima kasih Adam. Okey, sama Fazira Okey. Alright. So saya teruskan dengan log. Okey, log pula. Log ni macam mana? Kalau saya log tu macam longkang. Longkang kalau lalu kat dia, awak tak melangkah, awak jadi apa? Jatuh kan? So kalau jumpa log, apa yang kita nak differentiate, dia akan jadi jatuh ke bawah. Jatuh longkang. So differentiate ln ya Allah subhanallah. Saya tak share je. Okey, kejap. Aduh. Apalah dugaan aku petang ni, ya Allah. Your screen. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Okey. Okey, differentiate log ataupun ln biasanya kita punya syllabus ni ln lah. Kita akan ambil apa sahaja yang di dalam ln tu, kita jatuh ke bawah. So differentiate ln akan jadi 1 over x. And then katalah ln tu tadi dalam dia ada fungsi. Kalau kita ada fungsi ln fx, kalau kita nak differentiate dia, akan dapat 1 over fx. Apa-apa sahaja fungsi di dalam ln tu, kita jatuhkan ke bawah. And then kita darabkan dengan hasil differentiation dia pula. Sama je macam eksponen tadi kan. Eksponen salin. Okay. Eksponen salin, kuasa pula kita differentiate. Beza dia dengan ln jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah. 1 over, lepas tu kita darabkan dengan apa sahaja yang fungsi di dalam log tu tadi. Okay. So kita tengok example A. So kalau kita tengok example A, kita ada y sama dengan, ya Allah, ln 3x. So kalau kita differentiate akan dapat, jatuhkan dia. 1 per 3x. 3x. And then barulah saya differentiate pula 3x. Differentiate 3x dapat? 3. 3. So jawapan dia 1 over x. Okay, boleh? Boleh Adam. Sikit lagi. Boleh Adam. Ya. Ln tu tak dengar? Ln tu tak ada hilang Tak ada, Ln hilang. tu hilang Ya, hilang. Okey. Okay, ln tu hilang. Okay, B pula. Cepat-cepat. Dalam masa sikit je ni. Okay, jatuhkan apa saja dalam ln. So akan dapat 1 over x kuasa 2. X kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Okay, and then saya differentiate pula dia. Dapat apa? X tambah 3. 2x tambah 2x 3. tambah 3. Okay, 2x tambah 3. So dapatlah 2x tambah 3 per x kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Okay, satu lagi boleh Seminit lagi. Okay, C. Subhanallah, C. Saya ada y sama dengan ln set. Di sini kalau jumpa dalam bentuk kuasa macam ni. Ni kuasa sebenarnya kan. Kena gunakan properties of log. So untuk soalan log, tolong berhati-hati.
kadang-kadang kita boleh nak gunakan properties dia dulu baru kita differentiate. So kalau ada kuasa macam ni, kuasa bawa ke depan kan dia punya properties. Ingat lagi ke tak ni? Okay. Ingat. Alhamdulillah. Kalau tak ingat, tolong ingat properties of log. Okay, properties of log. So, bila kita dah simplify habis dah guna properties dia, baru kita differentiate. So, differentiate apa saja macam setengah tu. Macam eksponen tadi, depannya ada setengah, kita salin je kan. Setengah tu. Ya Allah subhanallah. So, saya salin je lah setengah tu. Okay, lepas tu baru saya differentiate dia punya ln. Apa saja dalam ln? Jatuh longkang. Turun ke bawah. 1 per X tambah 1. Okay, betul. Differentiate pula yang dalam ln. 1. Okay, betul. So, jawapan dia akan dapat 1 per 2 X tambah 1. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, kalau boleh, tak sempat. Aduh, laptop lah ni tadi. Example 22 ni saya sambung hari Jumaat lah. Yang ni ada dua sebenarnya. So, dia dalam bentuk darab. Kan, ini darab. So, darab produk. And then kalau ini ada dua juga tapi bahagi. Kalau bahagi dia jadi quotient. Tu je beza dia. Okay. Okay, boleh try buat dululah nanti. So saya ada 5 soalan tadi. Example yang mula-mula tadi 3, yang ini 2. So Jumaat nanti prepare jawapan, saya akan tanya. Boleh? InsyaAllah boleh madam. Okay. Kalau tak tahu Madam, tanya atas sikit WhatsApp je. saya. Atas sikit. So kalau tak tahu boleh tanya ya. Ya. Ya, siapa? Lutfi ke? Ya, Lutfi nak tanya apa? Hello? Tak ada? Okay, so kalau tak ada, sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Thank you madam.